أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم Waalaikumsalam السلام ورحمة الله warahmatullahi وبركاته. wabarakatuh. Okay, Alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Malam ini insya-Allah kita akan teruskan kelas kita Asas Tajwid Al-Quran. Masya-Allah dapat kita bersama lagi. Mungkin malam ni merupakan rakaman yang ke-74. Jadi saya nak kena sebut selalu. Mudah-mudahan rezeki kita sampai ke 100, mungkin kita boleh berhenti lah untuk tajwid. Jadi 74 minggu dah kita bersama, 74 kelas kita bersama insya-Allah. Itulah rezeki kita dapat berbincang dan juga bermuzakarah tentang hukum-hukum tajwid khasnya. Hukum-hukum tajwid khasnya. Jadi berulang kalinya dan kita berulang-ulang hukum yang sama, semata-mata untuk kita nak memantapkan lagi dan juga nak mentajamkan, nak apa tu nak memperbaharui sentiasa ilmu-ilmu ataupun hukum-hukum pelajaran-pelajaran tajwid yang pernah kita belajar sebelum ini berkali-kali lah, masya-Allah. Sebab itulah ilmu ini perlu kepada istiqamah dan berterusan. Nakkan kepada istimrariyah, nak kepada selalu kita nak kena sebutnya, selalu kita nak kena bincang dan selalu kita nak kena baca dan nak kena tengok-tengok balik. Kalau tidak dia akan bertukar-tukar, dia akan lupa, dia akan mula confuse, mula kita tak berapa nak yakin dan akhirnya mungkin dia boleh bawa kepada lupa. Itulah sifat ilmu. Apa-apa ilmu sebenarnya? Ilmu dunia dan terutamanya ilmu-ilmu agama dan juga ilmu yang nakkan kepada kita menghafal dan ingat. Memang itulah tugas kita. Bila kita sayang kepada ilmu tu, hendaklah kita jaga begitu. Kita nak kena bela, nak kena selalu memeliharanya. Apatah lagi kalau dapat kita menyuburkannya. Bukan setakat bela, kita juga kita jaga sebaik-baiknya dengan kita membacanya, dengan kita menambahkan baiknya lagi. Dengan cara itulah barulah kita akan bertambah baik, bertambah mantap dan bertambah kita mendalami. Untungnya kita, masya-Allah dan insya-Allah, khususnya untuk ilmu tajwid ini, untung dan sangat-sangat untungnya, sebab ilmu tajwid ni dia tak pilih sesiapa. Dia tak pilih orang sebenarnya. Dia untuk kita semua. Untuk sesiapa yang usaha, confirm dapat. Insya-Allah yakin dapat. Siapa yang mencubalah. Sesiapa yang mencuba sedikit sebanyak, insya-Allah dapat. Dan saya bolehlah tanya pengalaman tuan-tuan dan puan-puan semua, uh, pengalaman masing-masing, masya-Allah. Mungkin ada yang boleh bercerita, dia tak sangka tiba-tiba dia dapat faham ilmu tajwid, hukum-hukum tajwid. Kalau nak ikutkan cerita asalnya pada awalnya, mungkin dia tolak dan dia rasa macam hampir tak boleh jadi dan tak boleh berlaku pada dirinya dia boleh menguasai dan memahami ilmu tajwid. Peringkat awalnya dia blur habis-habis. Memang dia tak boleh simpan, seolah-olah orang kata dengar sahaja, tak boleh simpan, tak boleh faham. Dia mendengar sahaja, daripada dulu mendengar dan dia macam memang tak boleh. Tapi setelah dia dapat semangat dengan kawan-kawan dan suasana tajwid ataupun kelas-kelas Al-Quran, maka dia mencuba. Tapi mencuba tu kira mencuba yang betul-betul lah. Dia menghabiskan masa dan betul-betul uh, membuat sesuatu lah untuk dia mendapat ilmu itu. Tapi akhirnya dia dapat. Walaupun dia tak mendapat sepenuhnya, tetapi ilmu tajwid ini sejauh mana kita usaha kita akan dapat, insya-Allah. Dia tak sama dengan ilmu-ilmu lain. Kalau pengalaman saya, ilmu lain
kita usaha sejauh mana sekalipun, kalaulah kita tak bersungguh dan juga memang bukan pakar dan ahlinya dan bukan minat kita ke arah itu, kita akan kosong je. Akhirnya kita akan lepas begitu saja dan tak dapat apa-apa untungnya untuk diri kita. Tapi ilmu tajwid yang saya kata beruntungnya kita, siapapun kita, sekurang-kurangnya berapa banyak masa yang kita gunakan dan yang kita habiskan untuk membaca ataupun mempelajari ilmu tajwid, cuba memahami ilmu tajwid, banyak itulah untungnya kita dapat pahala membaca Al-Quran. Sebab ilmu tajwid ini dia ada kait rapat sangat-sangat dengan ilmu Al-Quran, kalamullah suci, kan? Setiap kali kita nak bahaskan dan nak bincangkan hukum tajwid, kita akan sebut hukum ayat-ayat Al-Quran. Kita akan membaca ayat-ayat Al-Quran, kalimah-kalimah Al-Quran. Itu untungnya kita bila kita belajar ilmu tajwid. Nak tak nak, insya-Allah kita senantiasa dekat dengan Al-Quran. Dan bila kita betul-betul bersungguh bagi sesiapa yang sangat-sangat memang zero tajwid, sekurang-kurangnya dia tahu apa apa itu dengung, apa itu panjang, mad, dan apa itu qalqalah, dan apa itu tebal dan nipis. 4 perkara ini pun dah cukup. Kalau dia tak boleh mendalami sedalam-dalamnya menjadi seorang pakar ilmu tajwid yang boleh mengupaskan satu persatu macam selalu kita buat murajaah tu, sekurang-kurangnya dia boleh simpan dalam fahaman dia apa itu dengung dan tak dengung. Dalam Al-Quran ada bacaan yang dengung, yang tak dengung. Apa itu panjang, mat-mat yang selalu kita sebut itu, jenis-jenis mat yang berbilang yang banyak itu. Dan juga dia akan tahu apa itu qalqalah, sebab selalu juga kita sebut qalqalah, qalqalah, kan? Dan akhirnya mungkin dia boleh sebut juga dan dia boleh bezakan yang mana tebal dan yang mana nipis. Sebab perkara inilah yang selalu kita sebut dan selalu kita ulang-ulang. Sekurang-kurangnya dia akan dapat perkara ini pun dah cukup dah untuk dia, untuk dirinya sendiri membaca Al-Quran, dan dapatlah dia bawa dan jadikan sebagai bekalan Al-Quran yang ada dalam dadanya. Jadi menariknya, saya tengok kepada bilangan dan juga kepada ahli kita pada malam ni, tak ada yang bertanya semalam. Tapi ada satu cerita semalam dalam kelas ibadat qauliyah muslimat semalam. Ada satu soalan, dia tujukan dan dia kaitkan dengan hukum tajwid. Jadi saya boleh bawa cerita di sini sebagai pedoman dan juga kepada kita semualah, dan khususnya kepada para muslimin, yang mana para muslimin adalah ketua dan juga raja, raja keluarga, ketua keluarga. Dan dah tentunya raja keluarga, ketua keluarga sekurang-kurangnya dapat membimbing ahli keluarganya. Itu dikirakan tanggungjawab yang paling utama, yang paling basic, yang paling orang kata taklah nak lari tak lepas lah. Sekurang-kurangnya dapat membimbing ahli keluarganya. Dan bimbingan itu selain daripada memberi nafkah zahir dan batin dan menjaga segala kebajikan ahli keluarganya, anak isterinya, dan paling kurang sekali iaitulah membimbing sebagai imam waktu solat fardu. Itu paling kurangnya. Bila menjadi imam solat fardu, nakkan kepada tajwid, nakkan kepada membaca Al-Quran dengan sempurna, sebab sekurang-kurangnya Fatihahnya nak kena lulus. Jadi selalulah dalam bab-bab kelas-kelas Al-Quran ni saya akan bagi kata-kata semangat beginilah. Kita semua ni insya-Allah layak jadi imam. Paling kurangnya imam untuk ahli keluarga kita. Paling kurang. Yang itu cubalah kita usaha memperbaiki dan dapat lepaskan diri untuk menjadi imam untuk ahli keluarga pun dah cukup lah. Sekurang-kurangnya bila kita berjumpa dengan Allah satu hari nanti, ada sesuatu lah yang kita dapat berhujah. Jadikan sebagai bukti yang kita mencuba hidupkan syiar Islam ataupun agama Allah, menegakkannya untuk diri kita dan ahli keluarga kita. Berapa kali dan berapa kerap kita menjadi imam
bersama ahli keluarga kita, itu sekurang-kurangnya dapatlah kita buktikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab amal jama'i, amal secara berjamaah ini bukan senang. Kita nak bangun solat sendiri, kita nak tunaikan solat sendiri, nak buat amal kebajikan sendiri-sendiri mungkin dapatlah. Tapi nak lakukan secara berjamaah ini memang ada cabarannya. Tapi kalau kita berjaya, sekurang-kurangnya itulah modal kita dan sebagai bekalan kita sekurang-kurangnya. Jadi bila kita nak jadi imam, sekurang-kurangnya Fatihah kita pun nak kena lepas. Jadi Alhamdulillah saya yakin semua yang datang dalam kelas ini dan kelas-kelas yang lain, Masya Allah Fatihah-Fatihah semua dah okey, semua dah boleh. Jadi untuk nak tambah lagi yakin kita, dalam jarak beberapa tempoh tu cubalah kita cek lagi, cubalah kita cek lagi kalau kita nak jadi imam kepada ahli keluarga kita. Kalau tidak, nanti kita akan terasa macam ada kurangnya, dan bila kurang Fatihah kita, bila kurang bacaan kita, maka macam mana kita nak bawa, nak bimbing orang orang lain. Jadi itulah yang saya kata, sekurang-kurangnya bila kita datang dan kita hadirkan diri dan kita usaha untuk memahami tajwid, kita dapat melepaskan diri kita dalam membaca surah Al-Fatihah sekurang-kurangnya, dan beberapa surah-surah yang lain yang kita lancar, itu pun dah cukup sebenarnya untuk kita hidup sebagai hamba Allah yang berbakti kepada Allah, insya-Allah. Itu yang kita sayang, insya-Allah. Ilmu tajwid ini kalau tak dapat semuanya pun, kita dapat baca dengan betul dan tahu hukum hakam yang basic pun, insya-Allah. Nama kelas kita Asas Tajwid Al-Quran, basic tajwid untuk membaca Al-Quran, insya-Allah. Bukan sekadar kita tahu mad-mad, hukum, nama-nama hukum. Kita ada lagi uh, pandangan kita ke arah yang lebih jauh lagi, iaitulah untuk kita mencapai seorang yang berjaya membaca Al-Quran dengan baik dan dapat membimbing ahli keluarga, dan juga dapatlah share ilmu kita sedikit sebanyaknya kepada yang lain. Itulah insya-Allah nawaitu kita. Okey, ini untuk muslimin. Nasihat dan juga kata-kata semangat untuk muslimin. Untuk muslimat pula, apa peranan muslimat? Muslimat, nasihat saya, jadi semalam sebab kelasnya muslimat, nasihat kami sebagai muslimin kepada muslimat, selalunya lah, ini kita nak kena terima. Hakikat ini di mana-mana kita nak kena terima. Mana-mana bidang, apa-apa sahaja, apa-apa sahaja bahagian, memang kaum Hawa dan kaum muslimat melebihi kaum muslimin. Perasan ke tak perasan? Apa sahaja bidang lah sekarang ini dalam dunia akhir zaman ni, apa sahaja bidang, apa sahaja bahagian, kalau sudut ilmu pun, memang muslimat lebih ramai dan lebih rajin dan lebih bersungguh berbanding dengan muslimin. Nak buat macam mana? Itu dah jadi lumrah kehidupan dan juga ketetapan akhir zaman. Kita pun terima je lah kan. Jadi bila muslimat lebih ramai yang rajin belajar ataupun rajin study apa-apa hukum-hukum, dan akhirnya bila lebih pandai, lebih pakar dan lebih mahir banding dengan muslimin, jangan kita keras sangat. Jangan kita cepat sangat memberi hukuman kepada muslimin. Nanti bila dah tahu hukum tajwid, terus kita tegur suami kita yang jadi imam tu. Jadi itu pun menimbul satu masalah juga kan. Jadi dahlah suami kita ni tak berapa nak yakin sangat, kita pula tegur dia, terus tak menjadi. Jadi kita buat kerjasama lah. Kita kerjasama, kita tegurlah dengan bijak. Dan memang kita tahu, semalam pun dia sebut, dia kata selalunya yang lelaki ni ego sikit. Bila kita nak tegur dia, dia macam tak berapa nak terima lagi-lagi daripada isteri ataupun daripada anak kan. Jadi cara menegur tu mungkin ada cara yang lebih sesuai. Macam mana kita sekiranya kita rasa kita lebih lancar dan lebih fasih dan lebih baik bacaan banding dengan suami kita, saya boleh rasa mungkin lebih 50% itu realitinya. Kan. Jadi jangan kita cepat sangat menegur, dan kita ambillah jalan yang lebih selamat. Perkara yang tak menjejaskan sangat tajwid dan juga bacaan itu, mungkin kita boleh bertolak ansur lah
sekadar qalqalahnya tak berapa nak dengar sangat, saktahnya tak berapa nak comel sangat, kan? Matnya tak berapa nak kemas sangat, kadang-kadang macam ada kurang ada lebih. Kalau setakat itu bolehlah kita bertolak ansur. Tapi kalau hurufnya dah bertukar, kan? Kalau kalimahnya pun dah tinggal tertelan-telan, itu memang tak boleh lah. Yang itu tak boleh. Sebab nanti yang makmum pun tak sah kalau Fatihah itu tak sempurna. Tapi boleh bincanglah selagi mana ada peluang untuk diperbaiki bacaan imam kita, maka kita buatlah yang terbaik supaya kekal dapat kita berjamaah dengan selesa dan juga dengan tenang, insya-Allah. Okey, mukadimah panjang sementara tunggu Haji Din masuk. Jadi Haji Din masuk, kita boleh mula, insya-Allah. Okey, alhamdulillah. Assalamualaikum Insya-Allah. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, malam ni kita sambung murajaah kita. Minggu lepas last kita bincang bersama, kalau tak silap, mat apa semalam? Last kali. Badal. Mak badal. Kita dah habis mak badal. Malam ni insya-Allah kita dah habis mat yang jenis sorry, kita dah habis mat tu lah, mat arid lis sukun. Mat arid lis sukun kita dah habis. Kita dah masuk aqsam bahagian mat far'i yang sebabnya baris mati. Kita dah masuk bahagian tu. Jadi malam ni insya-Allah selepasnya mat arid lis sukun, saya nampak di sini ada mat lazim mat lazim. Okey, bersedia untuk kita buat muzakarah bersama, perbincangan bersama insya-Allah mat lazim. Mat lazim insya-Allah. Okey. Mat lazim antara mat yang seronok dan juga mat yang kita mencari-cari dalam bacaan kita. Sebab bila kita dah mula kenal mat-mat far'i, minggu lepas, 2 minggu lepas kita dah kenal mat jaiz, mat wajib, kenal semula. Kita dah kenal lama dah. Dan lepas tu kita ulang-ulang sekali lagi, tambah-tambah lagi lah faedahnya, tambah-tambah lagi lah penjelasannya. Kita dah kenal mat wajib, mat jaiz dan juga mat badal. Minggu lepas kita kenal mat lin, mat arid lis sukun. Malam ni tambah lagi mat lazim. Mat lazim kita ulang semula. Bila sebutnya mat lazim ni, selalunya dalam bacaan. Kalau saya lah, saya akan tercari-cari mana mat lazim. Setiap kalimah, setiap ayat ini, saya akan tercari-cari ada tak mat lazim. Kenapa? Siapa boleh jawab? Kalau saya lah, saya rasa tuan-tuan pun kena cari juga. Sebab dia ada sebabnya. Kenapa kena cari? Sekurang-kurangnya, bila kita nak baca ayat itu, sepintas lalu laju-lajunya dengan pandangan kita itu, kita scan secara laju sikit, tengok ada tak mat lazim. Perlu kita buat macam tu. Kenapa? Siapa boleh jawab? Ustaz, mat lazim ni mat mesti mesti. Ya, mat mesti. Mat mesti. Tak, soalan saya, kita kena cek setiap ayat yang kita nak baca ada tak mat lazim. Kenapa perlu kita buat macam tu? Ustaz nak tarik suara, nak tarik nafas Ustaz. Ustaz Azman dah bersuara. Wow. Sebab apa? Kita nak bajet nafas kita. Kita nak kena bajet nafas kita, nak kena tahu berapa panjang mat yang ada, berapa banyak mat ada dalam ayat yang kita nak baca ini. Lagi-lagi kalau ada mat lazim yang Haji Din sebut mat pasti ni, tak boleh kurang, tak boleh kurang lebih dengan dia. Mesti nak kena bagi nafas yang cukup kepadanya, barulah perancangan nafas kita dalam setiap ayat yang kita nak baca, kita dapat bahagi dengan baik dan selamat. Tapi kadang-kadang terlanggar juga, macam mana sekalipun hebat kita, kadang-kadang leka, tak fokus, kadang-kadang terlepas pandang, rupa-rupanya memang ada terselitnya mat lazim di situ. Alamak. Nafas dah pakai separuh, tiba-tiba terjumpa pula, terserempak dengan mat lazim di depan kita, maka nafas dah tak cukup. Di situ dia akan berlakunya kurang cantik bacaan kita. Dia akan tercuri-curi harakat yang lazim tu, maka tak cukup. Ini mukadimah. Jadi ceritanya, mat lazim ini memang perlu perhatian lebih dan juga perlu kita nak kena jaga-jaga lebih daripada mak-mak yang lain.
Sebab dia tak ada pilihan. Mak lazim dia ada satu cara baca sahaja. Semua jenis-jenis mak lazim satu cara baca sahaja. Jadi malam ni sekurang-kurangnya kita ambil faedah malam ni. Untuk malam ni saya dah mula buat rumusan setiap malam ataupun setiap kali kelas kita ada sesuatu yang kita nak pegang, kita nak simpan faedah ataupun apa yang kita belajar, apa yang boleh kita simpan dalam ingatan kita. Jadi sebelum saya nak terangkan semua mak lazim, sekurang-kurangnya kita simpan malam ni faedah kita belajar mak lazim. Mak lazim ni mesti kita nak kena simpan nafas untuknya supaya kita dapat baca mak lazim ini dengan betul dan sempurna. Perlu kepada nafas yang panjang. Jadi mungkin sebelum ini kita dah kenal mak lazim kena baca 6 harakat. Lazim pasti dan mestinya 6 harakat. Tapi kalau kita tak ada persiapan untuk kita simpan nafas untuk mak lazim, maka sebab itulah banyak qari dan qariah kita bila mak lazim memang tak cukup. Selalunya tak cukup. Nanti kita buat sebagai contoh bacaan kita insyaAllah pada akhir kelas ini. Nak tengok kepada kebersediaan seseorang, qari-qariah kita, membaca mak lazim itu dengan nafas yang baik insyaAllah. Okey, kita mulakan. Mak lazim. Haji Din dah sebut, mat itu panjang, lazim itu mesti. Mesti itu apa mesti? Apa yang dimaksudkan dengan mesti? Mesti dipanjangkan. Panjangkan. 6 Okey. harakat. 6 harakat, ya. Yeah. Sambung baru betul. Mesti dipanjangkan 6 harakat. Itu namanya mesti. Kalau wajib 4 harakat ke atas. Kalau jaiz boleh kurang daripada 4 harakat. Tapi kalau mat lazim 6 harakat. Mesti 6 harakat. Tak kurang, tak lebih. Jadi nak kepada 6 harakat ini, 6 kali, 6 jari kita, 6 kali kita gerakkan 6 jari ini, ikut gerakan kita ada yang laju, ada yang lambat. Nak tak nak memang dia perlu kepada nafas yang panjang lah. Jadi mesti kita nak kena simpan nafas yang panjang. InsyaAllah. Okey. Pergi kepada bahagian dia. Mat lazim terbahagi kepada 2 bahagian. Malam ni insyaAllah kita habiskan mat lazim. Yang pertamanya kalimi, yang keduanya harfi. Mak lazim kalimi, mak lazim harfi. Kalimi makna kalimi? Kalimi itu apa dia? Kalimah. Maknanya berlakunya mak lazim kalimi ini dalam bentuk kalimah. Satu perkataan. Ini dalam perkataan. Adapun harfi maknanya huruf. Jadi berlakunya mak lazim harfi ini dalam huruf-huruf. Bukannya perkataan. Huruf pun dikira ada juga mak lazim. Jadi itulah bahagian yang pertamanya. Bahagian yang keduanya, setiap dalam mak kalimi dan harfi terbagi kepada 2, mutsaqqal dan mukhaffaf. Mutsaqqal itu makna mutsaqqal. Apa makna mutsaqqal? Mutsaqqal itu W tu apa dia panggil? Asyik lupa je lah. Pendek Ustaz. Mutsaqqal tu pendek. Tak ada. Sedikit berat. Ringan. Berat ke ringan? Berat. Yang ada W tu apa dia panggil? Sabdu. Yang bersabdu. Okay. Kalau berat tu berapa kilo? Okey, sebab dah cepat dah ada ringan tadi kan. Berat. Mutsaqqal ni berat. Dan berat ni bukannya timbangan lah. Berat ni macam Haji Din dah sebut. Haji Din Masya Allah malam ni macam dah ada can, dah dapat pelajar cemerlang ni. Tak ada. Lama dia ponteng, sekali dia masuk, semua dia jawab. Okey, mutsaqqal. Berat di sini maksudnya ada sabdu lah. Ada sabdu Ada sabdu dan dalam harfinya dikira dia ada idgham. Dia ada memasukkan. Itu kita jelaskan kemudian lah. Adapun mukhaffaf pula, lawan ringan, maknanya melawan berat, ringan. Dan lawan yang adanya sabdu, tak adanya sabdu. Itu je. Jadi mak lazim kalimi mutsaqqal, mak lazim kalimi mukhaffaf. Ada 4 perkataan di sini. Mesti nak kena sebut semua. Jadi kepada qari-qari'ah dan juga kita ahli tajwid, insya-Allah istilah tajwid memang dah tetap begitu namanya. Jadi kalau boleh setiap kali kita nak sebutnya nama, biar sebut penuhnya. Jangan sebut mak lazim saja. Ataupun kalimi saja, ataupun mutsaqqal saja, sebab nanti dia boleh pergi kepada mak-mak yang lain. Jadi setiap kalimah
hukumnya memang ini nama dia. Mat lazim kalimi muthaqqal. Mat lazim muthaqqal kalimi. Nak ke depan ke belakang tak ada masalah. Yang penting sebut semua. Okey, jadi kalau 4 perkataan ini, mad maknanya kalimah yang panjang, lazim mesti 6 harakat, kalimi dalam bentuk kalimah, muthaqqal adanya sabdu. Mad lazim kalimi mukhaffaf, mad panjang, lazim itu mesti 6 harakat, kalimi dalam bentuk kalimah, mukhaffaf tiadanya sabdu. Okey. Okey, bahagian kalimah kalimi pula, mak lazim kalimi muthaqqal, terus kita pergi kepada contohnya sebab nak bagi pengertian itu kita boleh bagi ikut sahaja apa yang kita boleh faham. Kita tengok kepada contohnya terus. Contohnya yang ada sabdu, kalau yang dalam nota saya ni, perkataan ad-dallin. Perkataan ad-dallin. Okey, perkataan ad-dallin, dia tak tulis sabdu. Sini ada sabdu sepatutnya atas lam. Ad-dallin, laminad-dallin wa in kuntum min qabli laminad-dallin dalam suratul Baqarah ini, ayat ini. Kita tengok pertamanya kita tengok mak lazim di sini, sebab mak lazim di sini kembali kepada sebab. Sebab mat ada 2, hamzah dan sukun, hamzah dan baris mati. Mak lazim ini dalam bahagian baris mati. Ini soalan ini berulang-ulang kali saya nak tanya lagi. Okey, yang pertamanya kita tengok huruf mad. Ada huruf mad. Lepas tu ada huruf mad di sini kita nampak ada alif yang tak berbaris dan ada tanda mad. Lepas tu selepas huruf mad ini sepatutnya ada huruf berbaris mati. Sebab pengertian mak lazim yang paling mudah sekali selepas huruf mad adanya huruf berbaris mati asli. Huruf berbaris mati sukun asli. Dan sukun asli itu sama ada dia ada sabdu ataupun tak ada sabdu, tengok kepada jenis mad lazim itu sendiri. Okey, jadi kita pula nak cari mad lazim ini termasuk dalam kumpulan huruf hukum mad yang sebabnya baris mati. Okey. Cuba kita cari di sini mana baris mati yang menjadi sebab kepada mad lazim kalimi muthaqqal. Boleh? Dia sekarang sukun asli wujud di kala bacaan, Ustaz, bersambung atau berhenti bacaan di atasnya. Betul? Ya, betul. Mana sukun asli di sini? Lama. Ambil Kecil contoh yang Ustaz, tak pertama. nampak. Laminadh-dhallin. Dekat lin tu, Ustaz. Lam dia. Besar dah. Lin. Dekat lin. Okey, mana? Nanti. Mananya? Alamak, tak nampak. Mana? Ustaz, mata. Lepas sabar handphone. Nak kena besar lagi? Besar lagi? Kalau dapat besar, okey. 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 Mana huruf berbaris mati di sini? Alamak, nanti saya tengok dekat-dekat sikit. Nanti saya tengok dekat-dekat sikit. Baru nampak. Huruf mati dia kat mana tau? Dekat ini lah, dekat sabdu tu bawah tu. Tak nampak ada line. Haji Samad mana Haji Samad? Haji Din tengah mencari lagi tu. Saya punya guru ada, Ustaz, dia sengaja tengok. Ini dia kau, Ustaz. Dia Guru huruf dia. saya. Ya, itulah yang bawah tu, yang dekat bawah tu kan. Huruf ya ni. Bawah pada lam tu. Bawah pada lam. Kan dolin kat lain tu. Betul. Haji Din sebut bacaan, tapi saya nak jawab huruf tu. Mana huruf yang mana dekat yang huruf mati? Yang ada satu line conteng apa bawah tu. Okey, Haji Samad sebut ya tak boleh jadi sebab ya dah lepas huruf lam. Ya tu jadi huruf huruf lain pula tu, untuk mad lain pula. Lin tu jadi mad harli sukun pula. Sekarang ni kita hanya dalam area sini je kita nak kena bahaskan. Dekat tu Ustaz, dekat lam, Ustaz. Dekat lam, Ustaz. Dekat lam sabdu, lam bersabdu tu. Okey, Haji Rahmat dah sebut lam, kat lam mana? Lam ni bagi bawah.
Pasal lam dia ada sabdu sama dengan lam mula-mula mati kemudian ada baris bawah. Dah mati dah. Double lah, Ya, double lam lah, double lam. double lam. Ini yang kita nak. Ini sebab kita dah terangkan berkali-kali. Sebab memang penting sangat mana-mana huruf yang ada sabdu kita terus ingat. Kita terus ingat mana-mana yang huruf ada sabdu asalnya memang huruf tu double. Huruf yang sama huruf yang sama. Okey, saya tulis Contohnya di sini huruf lam yang ada sabdu. Huruf lam yang ada sabdu kan. Huruf lam yang ada sabdu macam ni. Lam samsudu dalam baris bawah. Asalnya sebelum nak jadi macam ni, lam mati dengan lam baris bawah. Asalnya macam ni. Semua huruf yang ada syaddah, yang ada sabdu dalam Al-Quran, semua macam ni asalnya. Tak kiralah daripada awal Baqarah, awal Fatihah sampai An-Nas, mana-mana yang huruf yang adanya sabdu syaddah memang semua macam ni. Asalnya huruf itu yang sama, dua huruf yang sama, yang pertamanya berbaris mati, yang keduanya berbaris, maka kaedah dalam bahasa Arab apabila bertemu di sini dia menjadi hukum apa? Bila huruf sama bertemu, yang pertama berbaris mati, yang kedua berbaris, dia jadi hukum apa dalam tajwid? Mati tak salah. Dalam tajwid macam huruf lin Ashabut tajwid. Kalau huruf yang sama bertemu, yang pertama berbaris mati, yang kedua berbaris, dia akan jadi hukum apa? Qalqalah ke ini lama tak buat ulang kaji ni. Idgham mislain. Mislain mim mati bertemu dengan mim. Dengan mim tu. Jadi apa? Huruf lin. Huruf lin Ustaz. Mungkin. Matamkin lain, matamkin. Ya bagi bawah bertemu dengan dia. Tu. Itu tamkin. Kita bagi masa sikit. Huruf lin. Mana huruf lin dia semua nak jadi lin belaka. Saya cuba. Guna je tak guna. Guna tak boleh guna. Guna dia ada kait dengan makhraj tengok khayshum. Asal lam mati sama lam berbaris dia tanda tasydid kan. Okey. Dia ada satu hukum khas dalam tajwid, memang tajuknya itu untuk ini. Setiap kali huruf itu yang sama, yang pertama berbaris mati, yang kedua berbaris, bila bertemu dia akan jadi satu hukum khas. Mat far'i. Ibdal kan. Ibdal lain. Macam mana kita nak tukar pula? Jangan tukar. Alamak. Mat nak jadi apa ni? Boleh tu. Guru apa dah ulama tu kan. Salah. Ini seronok juga, bagi masa panjang sikit. Jadi madal. Tiba-tibanya semua jadi tak nampak pula malam ni ya. Cuba cari adalah terselit tu. Ustaz. Idgham Ustaz, idgham. Idgham apa? Mutaqaribain. Allahu akbar. Mutaqaribain. Salah. Mutamathilain. Itu macam mim dengan mim lah. Mim dengan mim mithlain. Tak boleh kita campurkan. Mithlain itu khas untuk mim dengan mim. Ini udgham mutamathilain. Haji Rahmat dah hampir nak kena, tapi mutaqaribain itu yang berhampiran makhraj. Mutamathilain yang sama makhraj. Mutamathilain. Kisah mim matilah ni semua. Tak ada. Dia mana-mana huruf yang sama memang dia akan jadi idgham mutamathilain. Kan ada mutamathilain tu macam misal sama misal lah maknanya. Seumpama. Jadi seumpama mana sama-sama huruf lah. Mutamathilain, mutaqaribain, mutajanisain. Itu satu tajuk kan. Yang itu jauh sikit tajuknya, kadang-kadang kita terlupa. Okey. Jadi inilah hukumnya.
Mana-mana itu Ah, huruf-huruf yang ada sabdu, inilah hukumnya. Jadi bila lam mati bertemu dengan lam, nun mati bertemu dengan nun, waw mati bertemu dengan waw, dia asalnya dia tak boleh jadi, dia apa tu, dia tak boleh kekalkan begini, diidghamkan sebagai idgham mutamathilain, dimasukkan lam ke dalam lam bihaitsu yasirani harfan wahidan musyaddada, sehingga menjadi dua huruf ini menjadi satu huruf yang bersabdu. Maka bila lam mati dimasukkan ke dalam lam yang berbaris ini, maka menjadi huruf lam berbaris lagi sabdu. Jadi jawapan Haji Rahmat dan juga siapa tadi? Dhalin, lilin di sini memang dalam lam yang sabdu ni ada lam mati. Lam mati inilah merupakan punca dan sebab bagi mad lazim kalimi muthaqqal. Asalnya huruf mati lah, lam mati lah. Lam mati ada di sini. Haji Din dah nak sebut dah, tapi cuma dia baca dia baca saja, dia tak sebut lam mati di sini. Asalnya ada lam mati di sini. Okey. Tapi good try Ustaz, good try. Ya, semua good try belaka. Sebab itu dalam mad lazim ini, apa saya nak tekankan, panjang-panjang kita cerita ini bukan saja-saja. Saya nak tekankan di sini supaya bila mad lazim ini bukan senang kita baca. Jangan kita baca 6 harakat terus kita terjun dan kita masuk ke dalam huruf yang berikutnya. Kita nak kena bunyikan yang mati itu juga. Kita nak kena sebutkan yang mati juga. Sebab itu dia kena ada sangkut dan tergantung di sini. Dhalin. Dhalin. Itu perlu. Sebab itu satu huruf tu. Okey. Jangan Itu kena dhalin. 2 harakat biasa Kena 2 harakat juga. Dia tak ada 2 harakat. Dia tak ada harakatnya, cuma dia lambat sikit untuk tahqiq ataupun untuk nak betul-betul kita sebut yang mati, yang tersembunyi di dalam huruf yang ada sabdunya. Tengok contoh yang kedua. Contoh yang kedua. Al-Haqqah ni. Al-Haqqah, kalau tulis pada asalnya memang dia ada 2 qaf. 2 qaf gini. 2 qaf. Qaf yang pertama berbaris mati. Qaf yang kedua berbaris atas. Qaf yang ketiga, ta ni kita ta marbutah ni kita matikan dengan ha. Jadi al-haqqah. Jadi dia tak boleh sebut senang ataupun terus cepat bunyikan qaf. Al-haqqah. 6 harakat terus bunyi qaf tak jadi. Sebab kita potong satu huruf, kita buang ataupun kita tinggal satu huruf. Kita nak kena lambat. Al-haqqah. Lambat sikit untuk nak sebutkan qaf ni supaya kita singgah dekat qaf yang mati yang tersembunyi di dalam huruf yang ada sabdu ni. Digantungkan sikit kita Ustaz. Tergantung sikit. Ya, betul Haji Din. Okey, siapa nak cuba? Saya cuba tadi tu. Okey, Haji Din dah lepas. Okey, laminad dhalin dulu. Laminad dhalin macam mana? Siapa nak cuba 6 harakat mad lazim di sini, mad lazim kalimi muthaqqal. Laminad Okey, boleh Haji Din, boleh insya-Allah. Alhamdulillah. Yang lain boleh? Saya cuba Ustaz. Okey, silakan. Minaddallin. Okey, bagus. Cuma yang ini selalu kita sebut, yang ini sebenarnya ada dalam surah Fatihah kan, waladdall. Dan kita kalau perasan, banyak juga yang nakkan kepada lam mati ini, dia ada satu lagi lagu ataupun satu lagi macam dia press mutu pula. Kita tak perlu kepada press tu. Itu hidung Melaya Ustaz, hidung Melaya. Okey. Macam kan? Waladdall. Perlu naik sampai kadang-kadang badan pun tergerak juga tau. Kadang-kadang dia jadi imam. Orang Woodland. Dia jadi imam kan. Dhalin. Sampai begitu sekali tak ada takalluf. Tak perlu kita nak menyusahkan menyebutkan ini. Kadar sangkut itu pun dah cukup. Tak perlu kepada naik suara sebenarnya.
Kalau lagu mungkin tak apa nak naik turun, tetapi suara disebabkan untuk kita nak baca huruf yang sabdu perlu kepada suara yang tinggi, tak perlu sebenarnya. Dia gantung je. La minaddallin. Lin. Okey, Abang Is dah bagus. Cuma tak perlu suara dinaikkan disebabkan huruf yang sabdu ini. Okey, insya-Allah. Okey, Ustaz. Okey, bagus. Alhamdulillah. InsyaAllah. Okey, jelas jadi saya nak betul-betul semua faham insya-Allah bahawasanya huruf yang ada sabdu sama ada dalam mat lazim kalimi mutsaqqal ataupun dalam kalimah-kalimah yang lain perlu kepada singgah tadi, perlu kepada gantung sementara seketika supaya kita dapat membaca huruf yang tersembunyi di dalam huruf yang berbaris mati yang tersembunyi di dalam huruf yang ada sabdu. Cuba kita bawa contoh. Apa-apa contoh. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Okey, Rabbil alamin. Kita buat Rabbil alamin. Okey, Rabbi. Sama juga. Ini dia tak ada kena mengena dengan mat lazim pun. Tak ada mat pun di sini. Tapi dia ada sabdu. Bila ada sabdu, cara baca kita dia tak sama dengan huruf yang tak ada sabdu. Tak boleh baca Alhamdulillahi Rabbil. Kan? Tak boleh baca Rabbil. Mesti nak kena sebut Rabbil. Jadi dia seolah-olah kita baca ada dua ba di sini. Ba yang pertama berbaris mati, ba yang kedua berbaris bawah. Jadi baca kita pun Alhamdulillahi Rabbil. Dia kena singgah sekejap. Rabbil. Dia tak boleh straight. Rabbil tak boleh. Dia kena Rabbil alamin. Bahasan ini juga yang kita guna pakai dalam hukum qalqalah yang kita dah bincang, qalqalah akbar. Yang pada penghujung yang adanya sabdu. Contohnya watab. Kan kita dah bahas dah, tapi disebabkan dia ada kait dengan tajuk kita pada malam ni, saya sebut lagi. Okey, tabbat yada abi lahabin watab. Di sini dia ada huruf qalqalah. Wa baris atas, ta baris atas, ba pun baris atas. Jadi bila kita nak berhenti di sini, tak boleh kita qalqalah watab. Jadi satu huruf je kita sebut dan kita tinggal satu huruf. Dia kena sebut seolah-olah ta ba mati, ba berbaris. Ba berbaris pun sebabkan kita berhenti, dia dah mati jugalah. Jadi kita kena sebut mati dan mati. Watab. Jadi kena ada singgah macam tu. Watab. Macam tu. Berapa ramai yang baca qalqalah akbar ini dengan satu kali jalan je. Al-haqqa, al-hajj. Dia qalqalah begitu je. Sedangkan semuanya itu ada huruf qalqalah dan ada sabdu. Bila ada sabdu kita nak kena singgah macam ni barulah sempurna. Kalau tidak dia akan kurang satu huruf tanpa kita sedar. Al-haqqa. Sebab itu waktu kita baca Kahfi malam Jumaat ramai-ramai ada 3 al-haq dalam surah Al-Kahfi. Begitulah kita sebut al-haq. Siapa yang laju sebut al-haq tu maknanya dia dah kurang satu huruf. Kan perkataan al-haqq tu kalau kita sebut al-haqq maknanya kita sebut satu qaf je. Dia kena sebut al-haqq. Macam tu al-haqq. Simpan sikit lagi ya. Dengan al-haqq. Jangan singgah terus hilang. Dia kena sebut qaf tu. Al-haqq. Tapi jangan lama sangatlah. Nanti dikira kita saktah pula. Oh, okey. Okey, insya-Allah. Okey, habis. Kita selesai mad lazim kalimi mutsaqqal dan inilah puncanya dan inilah sebabnya kita nak kena tengok dulu dalam ayat yang kita nak baca. Kalau ada mad lazim memang kita perlu jaga dan simpan nafas supaya nafas kita betul-betul cukup waktu nak membaca. Sebab apa? Nak baca 6 harakat untuk mad lazim dan nak singgah pula untuk huruf mati
yang tersembunyi di dalam huruf yang ada sabdu. Jadi semua itu perlu kepada nafas. Kalau tidak nafas kita tak cukup, nanti masalah kita akan terpaksa kena kurang-kurangkan. Jadi bila kurang-kurangkan itulah yang tak bagus dalam tajwid kita. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Lagi-lagi ma'arif sukun kita pula ambil yang 4 harakat. Kan? Nak untuk ma'arif sukun lagi dan nak kepada ayat yang panjang lagi. Jadi bila kita tahu nafas kita tak cukup, kita bagi-bagikan ataupun kita stopkan, kita pecah-pecahkan. Siratal ladzina an'amta alaihim, berhenti. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dengan selesa, dengan nafas yang cukup dan bacaan kita pun kita macam tak tekan pada diri kita, maka itulah suasana bacaan yang sangat nyaman dan juga tenang. InsyaAllah kita baca secara tenang, pendengar kalau kita jadi imam ataupun kita baca untuk orang lain mendengar pun, yang mendengar pun akan terasa selesa bersama kita. Tapi kalau kita terasa macam begitu, kita sendiri baca ada mengah-mengah dan paksa-paksa, orang yang mendengar pun kesiankan kita. Kan dia orang pun terasa macam terseksa dengar. Kesian kepada imam ni. Baca macam dah cukup-cukup nafas, tarik-tarik nafas, nyawa-nyawa ikan. Itu kesian juga. Jadi ada juga beri kesan tak baik kepada pendengar. Sebab kadang-kadang dengan bacaan yang baik, yang bagus, kita akan menarik minat orang ramai dan orang-orang di sekitar kita. Dan sebaliknya, kadang-kadang bacaan yang tak berapa menarik ni, kita boleh membuat orang itu lari daripada mendengar bacaan Al-Quran, maka itu yang tak baiknya, insya-Allah. Okey, terus kita pergi kepada yang berikutnya. Kita ada lagi mad lazim kalimi mukhaffaf. Kita tak nak detail sangat, kita nak poin-poin yang penting-penting supaya dapat manfaat lebih berkesan insya-Allah. Okey, untuk mad lazim kalimi mukhaffaf bagi saya tak ada masalah, sangat-sangat tak ada masalah sebab hanya 2 tempat sahaja, kita ingat macam tu je. Hanya 2 tempat sahaja mad lazim kalimi mukhaffaf yang ringan, 2 tempat sahaja dan dalam satu surah. Ayat 51, ayat 91 dan perkataan yang sama iaitu al-ana. Itu saja. Kita ambil simpan, kita faham macam tu. Untuk mad lazim kalimi mukhaffaf, mad panjang lazim yang 6 harakat, kalimi dalam bentuk kalimah perkataan, mukhaffaf yang ringan yang tak ada sabdu, hanya berlaku dalam Al-Quran 2 tempat sahaja, dalam surah Yunus ayat yang 51, ayat ke-91, perkataan yang sama iaitulah al-ana wa qad asaita, al-ana wa qad kuntum, dan inilah contohnya. Bila kita jumpa perkataan ini, senang kita baca, tarik nafas kita 6 harakat untuk kita cukupkan, sempurnakan mad lazim kalimi mukhaffaf. Yang ni tak ada masalah. Bila sampai ayat ni, barulah kita akan baca 6 harakat dalam Al-Quranul Karim. Dan surah Yunus ini di dekat pertengahan, hampir pertengahan surah, jarang-jarang kita jumpa. Kalau kita tak baca khatam sendiri, kalau kita jarang-jarang baca bersama jemaah ataupun dalam kumpulan tahsin ataupun dalam kumpulan tadarus, kalau kebetulan dapat ayat ni, dapatlah baca. Kalau tidak, tak tahu dah berapa kali kita baca sepanjang hayat kita. Jangan jumpa. Tak ada masalah lah, kita simpan macam tu saja. Okey. Seterusnya yang agak penting juga mad lazim harfi. Bahagian yang kedua dalam mad lazim ini adalah mad lazim harfi. Harfi kita ada mad lazim harfi muthaqqal, mad lazim harfi mukhaffaf. Mad sama juga bacaan panjang, lazim 6 harakat, harfi dalam bentuk huruf sahaja. Dia tak perlu perkataan. Huruf pun dah jadi. Muthaqqal pun sama juga. Dia ada idgham ataupun dia ada tasydid. Dia ada sabdu. Mukhaffaf pula yang ringan. Okey. Bila sebut harfi ini pun senang juga. Untuk kita nak mencari jenis mad lazim harfi sama ada muthaqqal dan mukhaffaf, hanya kita akan jumpa dan kita akan dapat pada awailis suwar, pada awal-awal surah yang dimulakan dengan huruf-huruf muqatta'ah. Yang dimulakan dengan huruf-huruf yang kena baca satu-satu huruf.
sebiji-sebiji huruf. Bukan baca dengan baris. Baca ikut sebutan huruf aslinya. Alif, lam, mim, kaf, ha, ya, ain. Ada beberapa surah yang dimulakan dengan huruf-huruf muqatta'ah ini. Huruf muqatta'ah inilah yang di situlah yang kita akan jumpa mad lazim sama ada harfi ataupun mad lazim harfi sama ada mutsaqqal ataupun mukhaffaf. Yang membezakan antara kedua jenis mad ini, yang mutsaqqal adanya idgham selepas 6 harakat itu, yang mukhaffaf tak ada idgham. Tak ada idgham. Itu yang bezakan. Jadi kita boleh carilah idgham apa, sama ada idgham idgham ma'al ghunnah ataupun idgham idgham mimi, idgham mithlain, dikira idgham. Asalkan idgham, maka yang 6 harakat sebelum idgham itu yang mad lazim harfi mutsaqqal, dan selain daripada itu yang 6 harakat pada awal-awal surah ni semuanya mad lazim harfi mukhaffaf. Kita tengok contoh di depan kita di sini. Okey, senang cerita. Mana-mana surah yang dimulakan dengan huruf muqatta'ah yang adanya tanda mad. Adanya tanda mad, maka kita akan baca 6 harakat. Tengok contoh yang pertama. Alif lam mim. Alif lam mim. Antara lam dengan mim, lam kita baca 6 harakat. Mim pun kita baca 6 harakat. Okey, antara ta, sim, mim, sin kita baca 6 harakat. Mim pun kita baca 6 harakat. Sebab ada tanda mad. Bila ada tanda mad ini, maknanya tak boleh baca kurang daripada 6. 4. 4 pun dikira, tanda mad ni pun dipakai juga. Tapi pada huruf muqatta'ah ini semua 6. Huruf awal-awal surah ni semua 6. Jadi tak boleh baca macam alif ataupun ta 2 harakat. 2 harakat tak boleh. Alif yang tak ada harakat, ta yang 2 harakat tak boleh baca. Mesti mana-mana huruf muqatta'ah ini yang ada tanda, maka kita kena baca 6 harakat. Contoh, kadang-kadang bagi yang baru nak kenal tajwid, bila sampai Maryam, bila sampai surah Maryam, kadang-kadang ada masalah sikit. Kan? Huruf Maryam kan dia mula dengan kaf, ha, ya, ain. Banyak ni. Yang mana 6 harakat, yang mana kalau kita tak biasa sangat, kita senang je. Kaf ni mesti ada tanda mad, ain ada tanda mad, sad ada tanda mad. Ha, ya ni tak ada tanda mad. Jadi mana-mana yang ada tanda mad ini, tanda ombak ni, ini confirmnya kita baca 6 harakat. 6 harakat, 6 harakat. Senang dia, macam tu je kita ambil. Untuk huruf muqatta'ah. Jadi kembali kepada contoh kita ni, lam ada tanda mad, mim ada tanda mad. Sin ada tanda mad, mim ada tanda mad. Cuma di sini yang mana kita nak cari mutsaqqal, yang mana kita nak cari mukhaffaf. Nak bezakan di situ je. Okey, boleh? Bezakan yang mana mutsaqqal, yang mana mukhaffaf? Yang apa tu? Okey, kita mula alif lam mim dulu. Alif dah tentunya tak ada mad. Lam ada mad, mim ada mad. Antara lam dan mim, yang mana mutsaqqal, yang mana mukhaffaf? Lam. Lam mutsaqqal. Lam mutsaqqal. Mim? Mim mukhaffaf. Mim dah tentu je. Kalau bukannya mutsaqqal, mukhaffaf lah. Okey. Kenapa lam mutsaqqal? Kenapa mim tidak mutsaqqal? Kenapa lam tidak mukhaffaf? Kenapa mim mukhaffaf? Lam dia idram masuk mim. Janafi dah sebut. Okey, lam idgham masuk mim. Mana idghamnya? Bukan tak ada pun, tak nampak pun situ. Tak nampak tak? Bila tulis baru nampak. Okey, macam mana nak tulis? Kita tulis lam Lam seperti mana kita tulis, seperti mana kita sebut lam, mim mati. Lepas tu selepasnya ada huruf mim. Kita tulis seperti mana kita sebut. Mim baris bawah mi, ya mati dan mim mati. Okey. Bila kita tulis barulah kita nampak. Betul lah Janafi sebut. Okey, jadi alif lam mim. Di sini kita nampak mim mati bertemu dengan mim. Mim. Hukumnya apa?
Idgham mislain. Idgham mithlain saghir. Idgham Saghir. mithlain saghir. Ha. Ini yang namanya ada idgham antara huruf-huruf Mim dengan harfi, mad lazim harfi, maka di sinilah untuk lamnya jadinya mad lazim harfi mutsaqqal. Sebab ada idgham sementara nak masuk kepada huruf yang berikutnya. Okey, jadi mim disebabkan tak ada idgham. Mim ya mim. Mim ya mim ni tak ada idgham, maka dia mad lazim harfi mukhaffaf. Kenapa dia tak ada idgham, Ajidin? Mim Pasal dia kenapa tak ada ringan. idgham? Pasal dia ringan. Okey, dia ringan. Lagi, kenapa dia tak boleh idgham? Pasal dia tak ada soal ni, pasal dia huruf mati akan sukun. Baca sukun lagi. Pasal dilembut-lembutkan. Sebab dah tak ada apa nak diidghamkan, selepasnya dah tak ada huruf. Okey. Okey, saja je. Okey. Jadi lam mim di sini, mim memang dah tak boleh jadi mutsaqqal sebab dia dah tak jumpa siapa-siapa dah lepas tu, habis dah ayat ni. Okey, jadi apa faedahnya untuk kita bezakan mutsaqqal dengan mukhaffaf ni? Kan ini 6 harakat, ini pun 6 harakat. Kan settle? Kenapa nak beza-beza lagi? Nak kena beza-beza kan? Apa faedah dan apa gunanya? Apa Pasal manfaatnya? dia urat pula. Huruf muta'ah, muqatta'ah. Muqatta'ah betul, tapi apa faedahnya kita bezakan, kita tahu kan, dan sampai kita nak tulis macam ni baru kita jumpa ada idgham rupa-rupanya di celah-celah di tengah-tengah ni. Apa bezanya kita nak tahu lam ini ada lazim mutsaqqal, harfi mutsaqqal, apa faedahnya? Kalau macam gini Ustaz ada dengung tu Ustaz. Faedahnya itulah dia. Faedahnya supaya kita memberi dengung kepada idgham tadi. Dan kita boleh tasydidkan dan kita boleh ada 2 harakat di sini untuk kita jelaskan bahawanya lazim mutsaqqal ini tak boleh kita terus masuk mim terus. Mesti nak kena dengung lam mim. Oh, simpan sikit alif lam. Ya. Yang ni kena simpang sampai 2 harakat. Bukan sikit lah, ini betul-betul nak kena 2 harakat sebab dia ada idgham mimi di sini atau idgham mithlain saghir. Sama juga huruf ta, sin, mim. Kalau kita tulis pun sama juga macam tadi lah. Sin. Sin. Nun mati. Lepas tu mim. Mim. Okey. Nun mati di sini bertemu dengan mim. Hukumnya apa? Mana? Idgham ma'aruna. Bila ma'aruna. I'm sorry. Jarmalun. Masya Allah. Yauman ataupun yuminu. Okey, nun mati bertemu dengan mim. Jadi ada juga idgham di sini. Maka sin ini mak lazim harfi mutsaqqal. Baca 6 harakat dan kita nak kena idghamkan 2 harakat di sini untuk dengung idgham ma'al ghunnah. Okey, habis. Saya rasa itu sahaja yang penting dalam bacaan kita. Dalam huruf muqatta'ah pada awal surah, bila kita jumpa hendaklah kita baca dengan tertib hukum mad tadi, dan insya-Allah kita cuba pilih ayat-ayat yang ada huruf muqatta'ah untuk qari-qari'ah kita baca, insya-Allah. Qari-qari kita lah baca pada malam ini. Sebelum kita pergi kepada bacaan, ada siapa-siapa nak tambah ataupun nak bertanya kenaan dengan lazim? Jelas semua insya-Allah. Assalamualaikum Ustaz. Ini Ajidin dah tanya pasal huruf mad. Saya kenal suara ni tapi dia tak tunjuk gunung malam ni. Orang Woodland. Okey, silakan. Wajib dengan mad jaiz. Oh, tadi ada. Okey. Pula tu lah. Tadi pagi diorang ada muskil Ustaz. Habis dia tanya saya. Saya cakap saya nak bawa pergi kat malam ini lah. Okey, apa soalan, apa muskilahnya? Apa muskilnya? Muskilah dia mat jaiz dengan mat wajib di belakangnya tu. Banyak. Dia ada surah 155. Okey, saya tulis di sini perkataan haula, memang kita kenal tulisannya. Okey, apa masalahnya? Ini dekat sini Ustaz. Rabbana haula. Jadi
Jadi Okey. dia hurufnya 38. Tadi pagi dia orang ada buat bangkit, saya jawab, ni kena bawa pergi kat ustaz. Mana boleh Okey. kita pandai-pandai kan? Apa masalahnya? Masalah dia nak tanya ha dengan tengah-tengah U ni ada satu huruf ke dua huruf? Dia orang nak Okey. tahu. Okey, saya dah Ni tulis mereka dekat nak skrin. tahu. Saya nampak jadi dah nampak dekat skrin saya dah tulis. Dengan tulisan yang cantik ni. Yes, ya betul. Haula. Tulis dengan mouse dia jadi macam ni lah, macam tikus dia tulis. Betul. Okey. Haula. Okey, haula ini asalnya dua perkataan. Dua. Dekat mana Dua dulu? perkataan. Dekat mana Okey. Semua haula yang dalam Al-Quran dimulakan dengan ha. Ha dalam bahasa Arab litanbih, untuk nak bagi peringatan. Ha. Dia asalnya memang dia kena tulis asing gini. Ha. Lepas tu ula, dia kena ula, dia kena ini. Ula mereka itu. Jadi ha ula mereka itu, tapi ha ini untuk litanbih, nak menceritakan tentang orang itu atau mereka itu dimulakan dengan ha ut-tanbih. Asalnya macam nilah. Ha. Jadi bila kita tengok kepada ha ula, asal perkataan ini huruf mad bertemu dengan hamzah dalam perkataan yang berlainan, maka ha u ni adalah mad jaiz munfasil. Saya kasih dia jawapan itu tadi pagi. Jadi la ni tak ada masalah lah. La ini memang satu perkataan lah. Wajib. Kemudian tu orang Woodland cakap apa tadi dia cakap khus. Sama, saya dengan Najidin sama. Sama. Tapi dia pandai. Tak apa. Tak apa. Besok Ah. saya pergi masjid tau. Awak sampaikan kepada mereka. Okey. Macam ni. Tapi Ya. Ustaz, dia ha ula sekarang dipanggil macam ula ika kan? Maknanya samakan mereka. Ya. Jadi kalau ikut translation, itu satu perkataan, bukan dua perkataan. Satu Cuma gini, mana-mana ayat yang dimulakan dengan haula, rahsianya ataupun dia panggil kayanya bahasa Al-Quran ini dan bahasa Arabnya, bila haula Allah Subhanahu Wa Taala nak menceritakan sesuatu yang lebih berat ataupun lebih penting, sebab tu dimulakan dengan haula. Kalau ulaika itu cerita yang agak biasa, ulaika mereka itu, tapi haula ya mereka itu, tapi haula jaga-jagalah kita. Apa cerita selepas itu? Ini memberi makna untuk nak menarikkan kita yang membaca ayat ini, supaya makna ayat ini selepas haula ini cerita itu agak penting, agak besar. Dia ada tambih. Ustaz, ini Haji Selamat cakap kalau haula tu kira mad jaiz hukumi. Bukan, mad jaiz ini dia panggil apa? Mad jaiz mufasil hukmi. Hukmi. Tak apa nak sebut hukmi ke tak hukmi. Yang penting memang pada asalnya dua perkataan dituliskan dalam bentuk seolah-olah satu perkataan. Macam ya ayyuhan nas lah, macam ya ayyuhan nas kan. Ya ayyuha itu memang nampak macam seketul satu perkataan, tapi hakikatnya ada dua perkataan. Okey. Sekarang baru kita faham. Alhamdulillah. Jadi ini kira mad jaiz Ustaz Mad jaiz. Ya betul. Tapi mad jaiz mufasil ini perlu tambahkan belakang tu hukmi. Nak tambah tu bagi sedap dengar tu boleh juga, tapi kalau mad jaiz pun dah cukup. Pasal apa? Dia sambungkan hukmi. Apabila kita tanya apa makna hukmi, dia sangkut. Hukmi tu dari segi hukumnya, maknanya pada asalnya kalau kita tengok dia macam satu perkataan. Jadi jangan kita keliru jadikan mak wajib. Jadi kita sebut dari segi hukum asalnya memang ini mak jaiz. Itu je. Okey. Hukum asalnya mak jaiz, tapi dalam bentuk zahirnya dia seolah-olah mak wajib. Itu untuk kita nak. Yang belakang ni yang la ni kan. Yang la itu tak ada masalah lah, tapi ha itu yang kita bincangkan. Okey, sebenarnya tuan-tuan, perkataan yang haula ini, saya ada satu lagi perkara yang kita lebih nak kena jaga, iaitulah pernah saya sebut dalam bab ini, lagi-lagi perkataan haula, bila kita nampak hau ni mak jaiz, lai ini mat wajib. Antara mak jaiz dengan mak wajib mana kuat? Wajib lah. Mak wajib kuat. Kenapa mak wajib kuat?
Pernah mesti gaduh ke? panjangkan dia 4 harakat kurang-kurang. Okey, apa jawapan kita? Kenapa mak wajib lagi kuat daripada mak jaiz? Jawab Pasal hukum ilmiah. dia Jadi mak mak panggil wajib tu wajib. kena lebih panjang daripada mak jaiz. Bukan dia yang dipanggil wajib tu mesti panjang lah. Okey. Tingkatan martabat mat wajib itu di atas sekali. Lepas tu baru mat lazim. Apa sebab Lepas mak tu wajib tu duduk atas? itu tak tahulah bahasa Ustaz, tapi yang saya tahu dia punya tingkat-tingkat Betul. Tapi mat mesti panjang dia kena ada sebabnya. Diletakkan mak wajib atas pada mak jaiz. Adakah Okey, sebab betul. Amzah? Mak wajib kena 6. Kalau mak jaiz tu boleh 4, boleh 6. Tarik Adakah balik. sebab dia Haji Amzah? Rahmat. Adakah Haji sebab dia Rahmat, Amzah? hati-hati Haji Rahmat. Adakah sebab dia mat Amzah? wajib boleh 4, 5, tak boleh kurang daripada 4. Tapi dia boleh 5 atau 6. Kalau 6 wakaf. Tapi kalau mat Betul. jaiz, dia boleh ada haul mengatakan 2 pun boleh. 2, 4 atau 6. Betul jawapan. Itulah betul. Itu jawapan betul. Disebabkan mak wajib ini lebih kuat, lebih power lagi daripada mak jaiz, sebab mak jaiz dia boleh turun daripada 4 menjadi 2. Jadi mak wajib kita bacalah kiraat apa sekalipun, kiraat 10, kiraat 20, kiraat 30, dia tak pernah kurang daripada 4 harakat. Mesti 4, 5, 6. Lagi-lagi kalau bacaan Warsh dengan bacaan Hamzah, Khalaf dengan Khalad, mak wajib 6 harakat terus. Dia tak ada 4 dan tak ada 5. Kalau siapa-siapa baca Warsh nanti, Masya Allah, nafasnya nak kena jaga. Segala mat semua 6 harakat. Termasuknya mak wajib. Jadi memang dia tak ada kurang daripada 4 harakat. Mesti kena 4 harakat ke atas. Sebab itu dia kuat. Mak jaiz dalam bacaan kita sekalipun ada juga yang 2 harakat. Sebab itu dia kuat. Dia lemah sikit dari segi susunan. Okey, ceritanya selepas ini. Ceritanya bila mak wajib ini lebih kuat, mak jaiz ini lemah, tetapi kedudukan dalam perkataan ini khususnya, kedudukan mak jaiz datang dulu, mak wajib datang kemudian. Kita nak kena hati-hati dalam kita menggunakan nafas kita. Itu problem kita. Kadang-kadang sebab kita nak mulakan ayat ini, kita mula dengan nafas baru, kita betul-betul tekan pada mak jaiz yang lemah ini, kita dah bagi puas-puas matnya, dan habis nafas kita nakkan pindah kepada mak wajib yang kuat. Ini banyak berlaku salah ataupun kurang tepatnya bila kita panjangkan mak jaiz lebih daripada mak wajib. Itu kurang halus dalam tajwid. Haulai qaumun attakhadhu. Terpaksa kita pergi sebab ayat nafas kita dah tak nak habis, tak panjang. Jadi kita dah tarik panjang. La ini kita agak kurang daripada mak jaiz. Di situ nampak sangat kita kurang cermat dari segi nak beri kepada mana lebih utama. Walaupun mak wajib datang kemudian, kita nak kena mak jaiz sama ada samakan harakatnya ataupun mak jaiz kurang daripada mak wajib. Katakan mak jaiz kita bagi 4 harakat, mak wajib bagilah 5 harakat kalau nafas kita panjang. Kalau nafas kita tak panjang, biar sama-sama 4-4. Jangan mak wajib mak jaiz 4 harakat. Mak jaiz ni kita bagi 5 harakat. Mak wajib pula yang kemudian ni kita bagi 4 harakat. Itu yang tak adil. Jadi di sini kena nak hati-hati. Lebih sikit apalah. Ya. Jadi jangan kurang. Boleh? Tanya ini ada rekod kan Ustaz? Recorded Ada insya-Allah. Kita punya grup minta request dengan besok. Ustaz untuk rekod, jadi boleh. Lebih jelas lah. Lagipun boleh. kalau Ustaz jelaskan semua yakin lah. InsyaAllah. Tak apa. Selain daripada saya, ramai lagi ustaz-ustaz yang pakar tajwid, boleh kita rujukkan dan boleh bincang-bincang lah bab ini. Memang menarik untuk kita dapat lebih jelas lagi insyaAllah. Okey, kita ada masa sikit lagi supaya kita dapat lebih manfaatnya. Saya nakkan kita baca sedikit ayat Quran. Lama dah kita tak baca, dan cubalah kita baca dan juga kita keluarkan hukum tajwid seperti mana kita belajar beberapa hukum-hukum yang lepas. Kita mula dengan surah yang ni lah, yang menarik sikit.
Surah Maryam. Surah Maryam. Itu surat berapa Okey, saya dah buka dekat skrin. Surah Maryam. Sekejap Allahu Akbar. Muka surat 305, siapa nak buka Quran, dan siapa yang buka skrin saya dah buka. Okey, hari pertama boleh baca 3 ayat pertama dalam surah Maryam dan keluarkan hukum-hukum yang ada dalam ayat-ayat yang dibaca. InsyaAllah silakan. Siapa nak cuba? Saya mulakan Ustaz boleh? Okey, tafadhal insyaAllah. Tapi saya di luar, saya tengok skrin Ustaz je. Okey, tak apa. Boleh nampak insyaAllah. 3 ayat je. Saya dah enlarge daripada saya punya phone. InsyaAllah. Okey, Telefon alhamdulillah. kecil ya. Tadi Okey. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ya ain sad. Okey, yang lain semua mad lazim mukhaffaf 6 harakat permulaan ayat, permulaan surah, dan dia 2 harakat, dia pun 2 harakat. Mad asli. Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Ini Hamas rahmati rabbik, Rabb besar, tebal. Rabb, ini yang tadi Ustaz katakan apa ni, mutasalain. Jadi kita baca mesti ada rabbika. Abdahu, ini qalqala sugra, dahu mad sila kasira, Zakaria. Ini pun yang tadi apa ni, mesti ada tekan sikit, Zakaria. Ini apa dipanggil, bukan mad tamkin Ustaz Boleh. Huruf-huruf sabdu, mana-mana sabdu memang dia kena tamkin, tapi bukan mad dah, kalimah tamkin. Boleh sebut. Kalimat tamkin. Okey. Ya tu apa? Ya itu mad, kita berhenti, kita wakaf jadi mad asli. Kalau kita sambung, dia mad jaiz. Okey, Munfasil. sambung satu ayat lagi. Isnada rabbahu nidaan khafiyya. Sama itu okey. Izna mad asli, mad asli, rabbahu mad sirah kasirah, nidaan ini mad wajib, muttasil, ini izhar halqi, khafiyya, ini mad iwad. Kita berhenti. Masya Allah. Okey, sebelum kita pindah kepada yang berikutnya, ada siapa-siapa juri yang sedang mendengar dan memerhati qari kita sedang mengeluarkan hukum-hukum dalam 3 ayat yang diterangkan, ada tak hukum-hukum yang tertinggal ataupun tak disebut? Saya sengaja tak tegur tadi, saya nak bagi peluang kepada. Ayat pertama. Dia tak sebut harfi Ustaz. Dia tak sebut harfi. Hukum ain dan sad. Kaf ya ain sad. Ain sad tak sebut. Kan ramai yang memerhati. Mana ikhlas Pak Jidin? Ada. Walam akul bidu. Itu belum sampai situ lagi lah. Tak sampai, belum baca lagi lah. Sengaja nak test. Itu mad lazim kalimah, kalimi musaqqal. Kalimi? Harfi. Harfi musaqqal, sorry. Musaqqal? Macam mana musaqqal? Mukhaffaf, sorry. Kenapa mukhaffaf?
Pasal dia ada dengung Ain Ringan. Sod nun dengan sod ada ikhfa, ada dengung. Ada dengung. Jadi mukhaffaf ke musaqqal? Musakal. Musakal kira biasa lembut. Okey, ini yang saya sengajakan ambil contoh ini supaya nak terangkan di sini. Okey, kenapa musaqqal, kenapa tidak musaqqal di sini? Ain sad ini musaqqal ke mukhaffaf? Saya tanya ramai-ramai dulu. Sebab ada dengung di sini, sebab kalau kita tulis mengikut apa yang kita baca, ain ada nun mati. Kan nun mati di sini. Nun mati. Lepas tu sad. Sad pun huruf sad. Jadi nun mati bertemu dengan sad, hukumnya ikhfa. Ada dengung 2 harakat di sini. Ain sad, kena ada 2 harakat di sini. Jadi di sini ain ini. Kaf tak apalah, clear lah. Kaf lepas pada kaf tak adanya idgham, tak adanya dengung. Sad pun tak adanya dengung sebab dah habis. Ain kepada sad ni ada dengung 2 harakat. Ain ini musaqqal ke mukhaffaf? Ain ya nun. Musaqqal ke mukhaffaf? Ain ini mukhaffaf Ustaz. Ain dia tak ada sabdu apa. Ain ya nun. Betul. Tapi ada dengung ain 2 harakat di situ. Ain itu ain nun mati. Oh ya Ustaz. Jadi mukhaffaf. Pasal dia tak ada sabdu Ustaz. Tak ada sabdu apa. Ya, itu jawapannya. Itu jawapan. Betul. Walaupun ada ikhfa, walaupun ada dengung 2 harakat, tetap dia mukhaffaf. Sebab kita syaratkan musaqqal tu ada sabdu, berat. Di sini ikhfa, di sini dia tak berat. Dia walaupun 2 harakat tapi ringan saja sebab kita nak kena sembunyikan ataupun nak kena ikhfakan nun mati kepada sad di sini. Okey. Jadi jelas insya-Allah, walaupun ada dengung 2 harakat, tak semestinya yang ada 2 harakat itu terus kita confuse jadi musaqqal, tidak. Dia tetap mukhaffaf sebab tak adanya sabdu. Ada sabdu. Okey, alhamdulillah. Huruf mati. Okey, sekejap. Kita nakkan satu contoh lagi. Boleh baca seorang lagi insya-Allah, ada masa insya-Allah. Kita pergi kepada surah Asy-Syura. Surah Asy-Syura muka surat 483. Muka surat 483, baca 2 ayat aja. 483. Baca 2 ayat aja. Nanti 483 nanti. Ini baru sampai 748. Okay, dekat skrin saya dah buka. 2 ayat saja. Ayat 1, ayat pertama, ayat kedua. Ayat 1. Okey. Dah jumpa? Oh, Hamim Ustaz. Siapa? Okey, Haji nak baca ke? Haji nak baca ke? Ada saya test saja. Okey. Hamim dia ni. Okey, siapa nak baca? Silakan. Hamim tu okey, ayat yang kedua tu. Nak kena tarik nafas panjang. Oh, Okey, saya try Ustaz. Boleh? Okey, try. Dia 2 ayat ni. Ain dengan ain ha dengan sin Okey, Haji silakan. Malam ni kita rekod malam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ain sin qaf. Okey, pertama kita cari siapa guru dia. Abdul Rashid Abu Bakar. Okey, sebelum tu tak apa. Cuba keluarkan hukum dulu. Hukumnya. Okey. Ha tu tak ada apa-apa Mim tu mad lazim harfi mim. Mad lazim harfi musaqqal. Musaqqal mana ada dengung? Muhaffaf. Mana ada tak ada musaqqal, muhaffaf. Harfi muhaffaf. Okey. Mad lazim. Habis tu ain
Ain ya nun. Ain ya nun. Ain ya nun. Ejaan dia. Ain ya nun. Ain tu mad lazim harfi mustaqal. Dan sinnya pula sin ya nun. Dia punya hukum lebih kurang sama lah dia. Harfi mustaqal. Sin ya nun bukan. Mad lazim harfi muhaffaf. Kita aja kita. Dia main tembak aje Ada sambutan kita tembak aje Jangan ganggu, jangan buat gangguan. Okey, kaf. Tu mad lazim harfi mustaqal juga. Jangan depan Quran jangan kita berlekek-lekek berdosa. Memang berbaloi lah, berbaloi. Dia hilang sebulan, dia timbul, memang dia ceriakan suasana sikit lah. Okey, kita tak nak komen apa-apa, biar nanti tuan guru dia komen di belakang tabir lah. Okey, saya nak buat satu soalan di sini untuk faedah kita semua. Okey, disebabkan saya nampak Ajiddin dah mula kira-kira macam ada ilmu hisab pula sini. Mim ya mim, ain ya nun. Bagus tu, nampaknya bijak di situ. Jadi saya tertimbul satu soalan di sini. Ha mim, mim kan? Mim tu hujung perkataan, hujung ayat. Lepas tu cara bacaannya memang mim ya mim. Mim ya mim, mim mati, mim baris bawah, ya mati, ya huruf mad, mim mati. Kalau kita tengok di sini, kalau kita tengok mim ini bighaddin nazar, maknanya kita cuba kita pejam mata, jangan kira bab mad lazim dulu. Ini dia sesuai dengan mad apa ni? Mana? Mad asli? Mim. Mim tu mad apa? Macam ma'arid li sukun, Ustaz. Ya, betul. Okey, ma'arid li sukun. Boleh tak kita panggil mim di sini ma'arid li sukun dan juga mad lazim harfi mukhaffaf? Mim kan? Mim. Alamak, saya nak pandai-pandai pun takut dosa. Good try. Tadi kata good try. Try je lah. Yalah. Habis nanti kalau saya lebih-lebihkan nanti cuba orang try tengok good ke percaya, tak good. Ada yang percaya saya tak berdosa. Okey. Yang lain macam mana? Boleh tak mak ni di sini? Saya rasa apa tahu? Mim ya mim nanti. Ha tu kalau kita tengok kanan, ha alif. Betul Jadi nak ha alif. Jadi ha alif ni ada mad asli ya. Betul. Dua harakat betul. Mim ya mim, mim ya mim. Mad lazim, bukan mad lazim. Mim ya mim, mad lazim harfi sukun. Muhaffafah. Ma'arid disukun kan? Kalau tengok kepada bentuk dia penghujung ayat. Memang ni penghujung ayat lah ni. Ini penghujung ayat lah ni. Mim ha dengan mim. Okey. Mim alif sukun. Okey. Dah terkena hasutan dah terkena racun dah. Jadi boleh ma'arid sukun Boleh ma'arid sukun. Boleh. Jadi sekali kita sebut lazim, sekali kita sebut ma'arid sukun. Boleh tak? Boleh setuju? Ma'arid sukun boleh 2, 4, 6 Ustaz. 2, 4, 6 jadi tak boleh. Boleh ke tak boleh? Tak boleh Ustaz. Actually sukun mendatang. Kalau yang ma'arid sukun tu sukun mendatang. Ini yang sukun mendatang, maknanya sukun mendatang lah. Kalau ma'arid disukun. Apa tak lawan lagi. Okey, jadi bagus daripada dua tokoh. Okey, Haji Rahmat nak tambah lagi. Ustaz, tapi pasal yang ini, yang mim tu dia huruf Ustaz, bukan kalimat Ustaz. Masya-Allah. Tadi 3 sebab. 3 sebab. Di sini tak boleh jadi ma'arid sukun. Dia sebenarnya ada 4 sebab. Ada 4 sebab. Kenapa mim di sini walaupun bentuk dia kita tulis di sini mim, ada ya mati, lepas tu ada mim mati, selepas tu memang bentuk dia memang dah cun-cun arid disukun. Boleh cukup syarat dah. Tetapi 4 sebab ini yang disebutkan semua qari-qari kita, masya-Allah, tak boleh kita jadikan ma'arid sukun. Yang pertamanya, bila sebutnya ma'arid sukun, kita ada 3 wajah, 2, 4, 6. Qasar, tawassut, isbah. Sedangkan mim di sini tak boleh baca 2, 4. Kita baca 6 saja. Yang pertama. Yang keduanya, masya-Allah, daripada Tuan Guru Ajiddin ni. Tuan gurunya bukan Ajiddin Tuan gurunya sebutnya
Mat arid lisukun, sukunnya mendatang. Itu Asalnya huruf maknanya. berbaris. Setahu Betul. saya. Asalnya huruf berbaris. Kalau kita Ya. mati, kalau kita berhenti, baru dia jadi mati. Tapi Maknanya. Okey, sekejap Jidin. Tapi ini yang saya dah sebut tadi, mat lazim ni pengertian mat lazim. Setiap huruf mat bertemu dengan huruf berbaris mati asli. Bukannya sukun mendatang. Ini betul. Ini sebab yang kedua, mim di sini tak boleh jadi arid sukun sebabnya mim tu huruf yang last sekali bukannya mendatang, matinya mati asli. Yang ketiganya, tadi siapa sebut tadi? Haji Rahmat sebutnya, sebut apa tadi? Yang ini huruf Ustaz, bukan Ya, kalimat. dia sebut huruf. Huruf. Mad arid lisukun mesti dalam perkataan sebab dia tak akan jadi dalam huruf. Perkataan barulah dia jadi mad arid sukun. Sedangkan ini huruf. Satu huruf pun dah jadi mad lazim, tak boleh jadi mad arid sukun. Dan yang keempat, disebabkan mad ini dah diambil oleh mad lazim, maka yang lemah-lemah selepasnya mad lazim itu dah tak boleh ambil dah. Walaupun ada hampir sama. Sebab itu kita penting juga kita kena kenal maratibul mudud. Kedudukan huruf mad yang paling kuat, yang second kuat, lepas tu yang paling lemah, yang bawah pun kita kena ada juga senarai yang kita kena tahu. InsyaAllah dalam tajuknya kita ada aqwal mududu lazimun famattasal, hukum mad yang paling kuat sekali iaitulah mad lazim, dan kemudiannya huruf hukum mad wajib, dan kita akan sebut yang kemudian insya-Allah itu dari segi kedudukan mad. Maka bila mad lazim dah dapat untuk hukum ini, untuk huruf ini, maka mad lain dah tak boleh dapat. InsyaAllah. Okey, setakat ini saja. Wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fikum. Terima kasih kepada semua untuk pada malam ini. Sekiranya ada manfaat, insyaAllah kita cuba faham dan cuba kita baca dan kita cuba jaga dalam bacaan kita. Bila ada mad lazim, hati-hatilah dengan nafas kita, agih-agihkan, pagi-bagikan supaya nafas kita cukup dengan sebutan kalimah-kalimah yang ada mad, terutamanya mad yang memerlukan kepada nafas yang panjang. Dan sekiranya ada kekurangan dan juga ada tersilap salahnya, insyaAllah cuba kita tambah-tambahkanlah, tegur-tegurkan, sampaikan, bincang-bincangkan supaya kita dapat ilmu tajwid yang betul-betul sempurna untuk kita semua. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayat 2 nanti saya tengah Jidin. Ain sin qaf tu nanti saya tengah Jidin. Nanti saya sambung lagi 1 bulan setengah, saya balik 1 bulan setengah. Jidin tadi hamim tu, ha tu pun dah jadi musakkal sebenarnya dia baca. Dia baca asli tu pun dah jadi musakkal dah. Hebat dah Jidin. Jadi kena sekil nak kena sekil dia. Itu urusan dalaman itu saya tak boleh masuk campur urusan dalaman tu. Ada lagi 1 bulan setengah. InsyaAllah, semoga Allah rezekikan kita jumpa lagi insyaAllah Jidin. InsyaAllah semua insyaAllah. Okey, terima kasih semua. Selamat malam, selamat rehat semua.